Azmin lepas jawatan Setiausaha Agung PN. Bersatu cadang PAS terajui PN. Pemuda PAS sokong keputusan konsensus PN. Najib file rayuan kes 1MDB. Taqiyuddin mohon maaf saman digugur. Dan bekas menteri hadir semula ke SPRM. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mengumumkan peletakan jawatan sebagai Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN dan Pengerusi Badan Perhubungan PN Selangor berkuat kuasa 1 Januari 2026. Pengumuman itu dibuat menerusi hantaran Facebook beliau susulan keputusan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengundurkan diri sebagai pengerusi PN, jawatan yang sebelum ini mempunyai kuasa melantik Setiausaha Agung gabungan tersebut. Azmin menjelaskan pendiriannya itu selari dengan prinsip pelantikan asalnya dan mengambil kira perubahan kepimpinan tertinggi PN. Dalam kenyataan sama, beliau merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang pernah bekerjasama sepanjang tempoh memegang kedua-dua jawatan berkenaan. Bersatu Terengganu mencadangkan supaya kepimpinan PAS mengambil alih jawatan pengerusi Perikatan Nasional PN susulan peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut laporan BH, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Datuk Razali Idris berkata, langkah itu wajar bagi meredakan pergolakan dalaman PN yang semakin ketara kebelakangan ini. Beliau turut mencadangkan jawatan Ketua Pembangkang diserahkan kepada pemimpin PAS selain mengesyorkan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dilantik sebagai pengerusi PN Pusat. Razali menegaskan peletakan jawatan Muhyiddin tidak menjejaskan Bersatu kerana krisis yang berlaku hanya melibatkan struktur gabungan PN dan bukan parti teras itu sendiri. Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamimi Taib Azamuddin, menyambut baik gesaan supaya semua keputusan Perikatan Nasional dibuat secara kolektif melalui Majlis Tertinggi Gabungan. Bercakap kepada Free Malaysia Today FMT, beliau berpandangan pendirian sedemikian sepatutnya dizahirkan lebih awal, khususnya ketika pelantikan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai Setiausaha Agung PN sebelum ini. Menurut Afnan, pendekatan konsensus penting bagi mengelakkan keputusan sepihak oleh mana-mana parti komponen dalam gabungan tersebut. Kenyataan itu susulan pendirian bersama Sayap Pemuda Bersatu, Gerakan dan MIPP yang menegaskan sebarang keputusan atas nama PN mesti diputuskan secara bersama dan bukan unilateral. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memfailkan notis rayuan terhadap sabitan dan hukuman dalam kes penyelewengan dana 1MDB. Menurut laporan FMT, Peguam Najib mengesahkan notis itu difailkan pada 29 Disember mencabar keputusan Mahkamah Tinggi yang menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun serta denda 11.4 bilion ringgit. Mahkamah sebelum ini mensabitkan Najib atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana berjumlah 2.3 bilion ringgit. Hukuman penjara tersebut hanya akan berkuat kuasa selepas Najib selesai menjalani hukuman 6 tahun penjara dalam kes SRC International pada Ogos 2028. Setiausaha Agung PAS, Datuk Taqiyuddin Hassan, memohon maaf kepada Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa berhubung satu hantaran Facebook berkaitan isu LGBT yang diterbitkan pada 2022. Memetik laporan Malaysia Kini, permohonan maaf itu dibuat sebagai sebahagian daripada penyelesaian saman fitnah yang difailkan oleh Mujahid di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Susulan permohonan maaf tersebut, Mujahid bersetuju menarik balik saman berkenaan tanpa sebarang perintah kos dan tanpa kebenaran memfailkan semula kes itu. Kedua-dua pihak menyatakan harapan agar penyelesaian berkenaan dihormati dan tidak dieksploitasi sehingga menjejaskan keharmonian serta perpaduan negara. Seorang bekas menteri hadir semula ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyambung sesi rakaman keterangan berkaitan siasatan rasuah. Menurut laporan BH, beliau disiasat berhubung dakwaan penerimaan rasuah kira-kira 5 juta ringgit serta sebuah kereta mewah Lamborghini dipercayai berkait projek papan iklan dan pemindahan tanah di ibu negara. Individu berkenaan sebelum ini disoal siasat lebih 7 jam dan kini kembali berada dalam radar SPRM susulan maklumat baharu daripada orang awam. Ketua Pesuruhjaya SPRM mengesahkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009
melibatkan dakwaan penyelewengan tanah kerajaan bernilai tinggi.